إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Fadhil, kasihi Tuan Imam, pengurusi dan jawatan kuasa masjid, yang saya muliakan tuan-tuan sidang jamaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan lagi iradah, makna kita sentiasa berkehendak untuk menjadi seorang mukmin yang mukhlisin, seorang yang sentiasa beriman dengan penuh keikhlasan. Kita berkehendak untuk memperbaiki segala kelemahan dan juga kita berkehendak untuk sentiasa menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila kita ingat kepada Allah di dunia ini, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengingati kita ketika mana kita berada di alam akhirat. Wala takunu kalladzina nasullaha ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadikan orang-orang yang melupakan Allah. Kelak di akhirat nanti Allah akan lupa kepada kamu. Tuan-tuan, di antara tanda-tanda seseorang itu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ia sentiasa dikelilingi dan menggauli orang-orang yang soleh. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kadang-kadang kita cuba nak didik anak kita jadi baik, anak kita jadi anak yang soleh, tetapi mereka yang berada di keliling anak-anak kita, sahabat-sahabat, kawan-kawan sangat kuat mempengaruhi. Sebab itu disebut bi'ah. Kita mesti duduk satu yang disebut bi'ah salihah, di mana bila kita berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang cintakan Allah dan cintakan Rasulullah, maka kita juga akan sama-sama mencintai Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu meletakkan diri kita sebagai seorang yang sentiasa menggauli akan orang yang saleh, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Hasan ibn Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min sa'adatir rijal rijli zawjatan salihatan wa waladan barra wa khulata'a salihina wa ma'ishata fil biladi. Hasan bin Ali berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebahagian daripada tanda-tanda kebertuahan ataupun keberuntungan seseorang laki-laki itu ialah memperoleh isteri yang salihah, anak-anak yang baik, dikelilingi, digauli dan menggauli orang-orang yang soleh, dan sumber kehidupannya diperolehi daripada di dalam negerinya sendiri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa perpecahan dan pertelingkahan itu adalah merupakan azab. Perkara
yang memberi kepada kecelakaan. Disebabkan perpecahan, satu-satu kaum itu akan jadi lemah sehingga mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sekalipun mereka adalah kaum yang majoriti, namun kerana perpecahan dan perbalahan, maka mereka akan dikuasai oleh kaum yang minoriti. Demi keuntungan umat Islam, mengajar agar kita bersabar dalam sebarang perbezaan, berlapang dada dengan apa yang berlaku, sentiasa mencari jalan ke arah keutuhan dan kekuatan ummah. Walaupun bergaul dengan orang awam itu menyakitkan, kita akan mendengar berbagai ucapan-ucapan buruk, melihat berbagai perilaku yang jijik serta budaya yang bercanggah dengan agama. Namun selagi mereka kaum muslim yang masih ada sisi kebaikan dari mereka, maka tinggallah bersama mereka dengan satu niat dan tujuan untuk membimbing mereka kepada jalan Allah. Ada dua ummah yang terpaksa kita hadapi, ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Ummatul dakwah ialah orang-orang yang belum menerima Islam di kalangan orang kafir. Menjadi kewajipan kepada kita untuk mengajak, untuk menyeru agar mereka menerima Islam sebagai ad-din, sebagai agama, sebagai akidah, sebagai pegangan. Dan ini merupakan satu tanggungjawab. Sebagai Nabi SAW di peringkat awal, Nabi menyeru kepada golongan musyrikin agar mereka menerima petunjuk Islam. Tetapi Nabi menerima tentangan yang sangat hebat, terutama daripada Abu Lahab, bapa saudara Nabi SAW. Yang kita baca sejarah, kerana Abu Lahab adalah orang yang sangat baik pada peringkat awal. Peringkat awal dia sangat baik. Dia sentiasa membantu Rasulullah SAW mengahwinkan dua puteranya dengan dua puteri Rasulullah. Tapi selepas daripada Nabi SAW mengajak beriman kepada Allah, meninggalkan agama Lata, Uzza dan Manat dan Hubal, pada ketika itulah dia menyatakan, wahai Muhammad, aku akan memerangi kamu dan aku sentiasa akan mencari jalan agar engkau kerana engkau telah melakukan perkara besar menghina agama nenek moyang kami. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sejak daripada itulah kita lihat Nabi mula menerima tentangan hebat. Ummatul dakwah dan begitu juga ummatul ijabah. Ummatul ijabah ialah umat yang Islam tetapi masih belum memahami akan ajaran Islam yang sebenar. Maka mereka melakukan sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Mereka melanggar syariat sesuka hati mereka. Mereka bercakap seolah tidak kira dosa dan pahala. Maka menjadi kewajipan kita untuk kita mengajak saudara seagama, setuhan, senabi, supaya mereka ini memahami tentang apa itu Islam. Karena Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan, bukan hanya kepada urusan-urusan kerohanian sahaja. Orang tanya apa itu Islam? Islam puasa, zakat, haji, nikah, kahwin, talqin, tahlil. Yang dipaham itulah Islam. Tapi hakikatnya, maka apa yang kita lakukan, sama ada di masjid, di luar masjid, kita bekerja, kita berkebun, kita sebagai pegawai di suatu jabatan dan sebagainya, selagi mana rezeki yang kita dapat itu rezeki yang halal, maka kita gunakan pada jalan yang halal, maka insya-Allah kerja itu merupakan kerja ibadah. Sebab itu dunia adalah merupakan, kita katakan, mazra'ah. Dunia adalah merupakan ladang untuk akhirat. Maka gunakan segala apa yang Allah kurniakan di dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Kalau dunia untuk dunia, rugi tuan-tuan. Ustaz, saya target jadi jutawan sebelum umur saya 50 tahun. Target jadi jutawan. Baguslah cita-cita nak jadi jutawan, orang kaya. Nega tuan-tuan, nega atas talian online. Tak payah sewa bangunan, tak payah sewa apa, atas talian. Jadi sibuk. Dulu rajin datang ke masjid, semayang berjemaah, mengaji, tapi kerana kesibukan itu menyebabkan dia dah tak datang ke masjid, dah ruyuk dah, sibuk dengan urusan bisnes. Tuan-tuan, 50-48 tahun, dalam akaun dia dah ada 1 juta lebih. Makna tercapailah cita-cita nak jadi jutawan. Belum sampai 50 tahun, bisnes dia berkembang maju. 3 hari lepas tu mati
serangan jantung. Tuan-tuan bayangkan, bertungkus lumus bekerja pagi, petang, siang, malam, cari duit, cari rezeki untuk kehidupan dunia. Tiba-tiba nikmat itu dirampas serta-merta, dan segala nikmat yang diperoleh itu diberi kepada orang lain, kepada waris. Dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan dengan sekujur tubuh yang hanya dibaluti dengan kain putih yang nilai harga RM7.20 1 meter. Itulah yang akan membalut jasad kita nanti. Maka kita gunakan sepenuhnya apa yang Allah beri kepada kita rezeki, maka kita guna untuk keperluan hidup. Pada waktu yang sama kita kena ingat, ada orang yang perlu kita bantu. Ada rumah ibadat, masjid, surau dan sebagainya yang perlu sumbangan. Maka sebab itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Baik itu tuan-tuan, Nabi SAW, Imam An-Nawawi disebut dalam bab keutamaan bercampur dengan manusia. Dia kata babu fadlu ikhtilati bin nas wal khuduru jam'ahum wa jama'atihim wa masyahidul khair wa majalis zikr ma'hum wa iyadatu mariduhum wa khudurun janaizihim wa mawasatun mahtajihim wa irsyadu jahilihim wa ghairu zalik man masalihihim liman qadara 'ala al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa qama nafsahu 'anil ibda'i was sabru 'ala al-adha a'lamu anna ikhtilati bin nas 'ala wajhi alladhi dhakartuhu huwa mukhtaru alladhi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairul anbiya salawatullah wassalamu alaihim wa kadzalika khulafa'ur rasyidun wa man ba'dihim min sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il muslimin wa ahyarihim wa huwa mazhabu aksari tabi'ina wa man ba'dahum wa bi qala asy-syafi'i wa Ahmad wa aksaru fuqaha'i radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Imam An-Nawawi, bab keutamaan bercampur dengan manusia dan bergaul dengan manusia ialah menghadiri perkumpulan mereka. Maknanya mereka sedang berkumpul dalam apa-apa juga majlis, maka kita bersama-sama dengan mereka menyaksikan kebaikan. Seperti majlis-majlis zikir bersama mereka, menjenguk orang yang sakit, membantu pengurusan jenazah, membantu keperluan, membimbing ketidaktahuan mereka dengan berbagai maslahat lainnya bagi yang mampu untuk mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menahan diri daripada menyakiti dan bersabar terhadap gangguan mereka. Ketahuilah bahawasanya bergaul dengan manusia dengan cara yang seperti yang saya sebutkan itu, kata Imam Nawawi, adalah cara pilihan yang ditempuh oleh Nabi SAW, yang semua Nabi salawatullah wassalamuhu alaihim, demikian juga para khulafa ar-rasyidin dan generasi sudah mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan yang setelah mereka daripada para ulama kaum muslimin dan orang-orang yang terbaik mereka. Inilah mazhab majoriti tabi'in yang setelah mereka. Inilah pendapat Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ahli fiqh. Semoga Allah meredai mereka semua. Dia sebut, kata Imam Nawawi, maknanya kita melihat kepada keadaan bila adanya pengajian-pengajian di masjid ataupun majlis zikir, kita bertahlil dan sebagainya, itu merupakan suatu perkara yang baik yang kita bersama-sama menyertai. Sakit sahabat kita dah 3 minggu tak datang masjid, kita kata ni lama tak main dah, mana pergi ni. Lalu duduk dekat saf depan sekali. Kita duduk khelin tengok, tak ada. Dah 3 minggu tak ada. Bincanglah kan. Kita pergi ziarah tengok kan. Ziarah tengok opanya tu dia kaki terangkat kena gaut. Dah lama ada sakit. Baru kita tahu ni sahabat kita sakit. Maka setiap langkah kita pergi menziarah itu, Allah beri rahmat, Allah beri ganjaran pahala, kerana kita menziarahi orang dalam keadaan kesusahan. Kita tak tahu kadang-kadang dia dah
meninggal kan, meninggal rumah anak kan. Ni banyak kematian ni tuan-tuan. Tak daripada 3-4 hari ni. Maklum orang ni mati, sahabat ni mati, saudara ni mati. Jadi kita semua sahabat kita tu Allah jemput kan, dengan kita kata usia yang masih muda lagi tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena bersedia sungguh-sungguh bahawa kita kena sedia berada dalam bi'ah salihah. Kita kena bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang sentiasa cinta kepada rumah Allah, masjid, cinta kepada kita kata majlis-majlis ilmu, zikrullah dan sebagainya. Itu juga dalam perkara kita nak menegakkan sesuatu yang makruf. Kita ajak orang melakukan kebaikan, pada waktu yang sama juga kita kena mencegah segala kemungkaran. Dan kita sentiasa berlaku adil dalam semua perkara. Sebab itu tuan-tuan, inilah benda yang ditempuh oleh Nabi SAW. Maka hidup bermasyarakat dan berjamaah bermakna mengutamakan jamaah daripada kepentingan diri sendiri. Maknanya kita kena melihat bila suatu musibah yang menimpa, maka kita terasa seperti mana sakitnya satu anggota, maka seluruh anggota lain juga merasa sakit. Kita melihat sejarah bila beberapa tentera Islam yang terluka, yang sedang parah, ketika itu terdengar suara mereka memerlukan air, sebab pada ketika itu mereka merasa amat dahaga. Ketika itu hanya ada satu gelas ataupun kita kata satu bekas air untuk diberi kepada tentera yang dalam keadaan sakit, yang cedera parah dalam peperangan. Dan di saat dia mengambil gelas itu untuk dia minum, maka tiba-tiba dia mendengar ada satu suara daripada sebelah kanan. Al-ma', dia nak minum air juga, atash, dia dahaga. Maka ketika itu dia tak tergamak nak minum air, walaupun pada ketika itu dia merasakan kehausan yang teramat sangat. Tapi memikirkan ada sahabat yang di sebelah ini juga perlukan pada air, haus. Saya meminta kalau ada air, mohon agar diberikan minum. Ketika itu dia serahkan gelas kepada yang berada di sebelah. Yang di sebelah juga dia dengar lagi sebelah sana. Sampailah dekat ujung. Yang di hujung itu ketika saat dia mula nak minum air yang pertama tadi, meminta kalau ada air, dia juga berasa amat dahaga. Karena air yang diberikan tadi diserahkan kepada sahabat di sebelah, maka dia tidak sempat nak minum. Maka dia memohon sekiranya ada lagi air, dia minta supaya diberikan kepada dia. Yang hujung tu dengar, dia kata bawa air ini pergi kepada sahabat yang pertama. Belum sampai lagi meninggal tuan-tuan. Meninggal semua. Tuan-tuan, itulah akidah yang Nabi tanamkan dalam hati para sahabat. Mereka tidak memikirkan diri sendiri, mereka memikirkan sahabat-sahabat mereka yang lain. Kita sudah mula nafsi-nafsi, kita sudah mula mementingkan diri sendiri. Biar aku senang, orang lain susah, aku tak kisah. Baik itu tuan-tuan, sifat nafsi-nafsi ini sudah mula terbit kerana Nabi dah sebut. Nabi dah bagi tahu, Nabi kata tanda-tanda hampir kiamat ialah manusia akan mementingkan diri sendiri. Dulu kita makan mungkin berjamaah, makan sama satu talam, makan bersama-sama. Sekarang ni kita dah masing-masing makan lah, kalau kenduri. Sebab keadaan dah berubah. Zaman sekarang ni zaman bukan kita boleh buat gotong royong, masak sama-sama, tak boleh dah. Kalau buat memang tak jadi tuan-tuan. Kalau sebelum ni maklum, mak ngah, makcik seminggu dah datang dah. Kita nak kenduri dah datang dah. Bawa beras, bawa tepung, bawa gula. Nak buat walimah ni tak payah buat keluar duit tuan-tuan, tak payah beli beras, beras dah cukup dah. Gula masing-masing bantu kerja selama seminggu tuan-tuan, buat kuih. Buat kuih dodol lah, wajik lah, kuih bakar lah, kuih baulu lah. Tahu apa? Tak ada apa. Tak payah fikir dah. Buat balai, panggil orang kampung datang sama-sama. Dah siap nasi, nasi tak banyak, ayam masak merah dengan air asam, dengan mungkin umbut kelapa, itu dah cukup. Mai, tak cukup korang, baru 2 orang. Mai, tak kenal pun. Dia duduk sama-sama. Oh, rupanya ada kek keluarga juga ni. Sebab masa tu ta'aruf, kita berkenal-kenalan.
Ini dah. Ustaz, baca tahlil sikit, kita pun baca tahlil. Taqabbalallahu minkum. Pakat baris dah. Ambil tu dah, kita tengok kali lauk punya banyak. Nasi sikit lah. Rupanya makan tak habis. Duduk atas. Ayam 3 ketui lagi. Kita siapa nak makan? Siapa nak makan tu ayam? Buang dalam tong sampah. Apa nafsu tuan-tuan? Kita bukan kita dah jadi macam tu. Kita tak boleh buat. Kena buat cara layan diri. Terus di rumah pun dah layan diri dah. Isteri tak nak susah dah. Nak hidang, nak layan suami makan. Dia kata bukan zaman sekarang. Kita masing-masing sibuk. Balik kerja petang. Kita nak masak, lepas tu nak layan suami. Sorry, minta maaf. Kita balik kita balik nak makan, lapar. Dia kata tu siap dah atas meja tu. Buka-buka tu dia telur dadar dengan ikan gelama bengkok. Kau nasi sendirilah, makan sendiri lah. Dah siap hidang semua. Kita pun ambil nasi pun makan. Nanti anak pun mari bawa pinggan letak depan televisyen makan. Seorang anak kita duduk kat tangga makan. Pelik tengok tu dia. Nabi sebut tuan-tuan, Nabi dah sebut. Kena pula COVID. Allah uji kita dengan COVID. Tak boleh bersalam. Tak boleh bersalam. Sedangkan begitu salam kita terasa sentuhan. Tapi tak boleh sebab COVID dah 2 tahun dah. Macam tu lah. Nak kata apa tuan-tuan? Kita sembahyang terasa tak apa seronok sebab duk berjarak. Tak boleh. Sebab kita kena patuhlah arahan. Bila kita boleh sembahyang dengan kita nak dengar imam kata rapatkan saf, tak boleh. Sebab kita masih lagi dalam tempoh 2 tahun ni, masih lagi. Bahkan makin meningkat dah 5,000 dah sekarang ni tuan. Naik lagi 5,000 dah. Kes. Tu wak buka kedai apa dekat tu kat Masjid Lama tu, meninggal. COVID. Banyak lagi kes-kes yang masih menyebabkan kematian. Kita terfikir balik. Seolah nak menjadikan kita ni mula susah. Kita kata nafsi dah. Kita mula nak mula nak jauh-jauh, masing-masing pakai jauh. Takut jangkitan. Rupanya berlaku di zaman kita tuan-tuan. Zaman kita dah mula mementingkan diri, takut kita terjangkit, menyebabkan kita nak jumpa orang pun kita susah. Kan? Ni apa tu? Hello, kami nak pergi rumah ni. Tak boleh ni COVID lagi ni. Jumpa depan pagar je lah. Sampai macam tu tuan-tuan. Kita tak boleh nak ziarah sampaikan. Kadang-kadang kita teringin nak buat kenduri, panggil semua orang. Buat kenduri nak panggil semua orang. Tapi tak boleh. Hanya dibenarkan 600 orang. Itu pun kena SOP betul-betul. Kena SOP betul-betul. Kena cek suhu, kena apa semua. Kemudian orang pakat riuh, buat kenduri tak panggil kami. Nak panggil macam mana tuan-tuan? Kita terpaksa terikat. Terikat dengan peraturan yang terletakkan. Ni makhluk ni pada mana tuan-tuan? Yang kata corona ni pada mana? Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Sebab kita hidup di zaman hampir kiamat. Memang kita tahu bahawa ini mungkin akan menjarakkan kita. Nafsi. Nabi dah kata akhir zaman nanti kehidupan manusia akan masing-masing bawa haluan. Masing-masing sendiri-sendiri. Kan? Kita dah tak boleh nak kenal siapa sepupu, 2 pupu kita. Sebab kita tak tahu, rupanya ada kait hubungan darah. Tapi kita tak tahu dah. Makin jauh. Sebab anak-anak kita nak ajak berjalan boleh tak mau. Dia kata, jom pergi jalan ke rumah pandak. Tak nak tuan-tuan sebab dia ada handphone. Ni handphone tu. Dia boleh duduk dalam bilik daripada pagi sampai maghrib. Tak keluar pun tak apa. Jadi ada handphone. Yang bila kita nak ajak dia pergi ziarah adik-beradik, dia tak mau. Jadi tak kenal lah adik-beradik sama sepupu lagi tak kenal. Apa lagi 2 pupu lagi tak kenal tuan-tuan. Lagi tak kenal. Rupanya adalah hakikat kita kena cuba untuk bina balik bi'ah solehah. Masjid mesti hidup. Pengajian mesti kita hidupkan dengan jemaah yang ada ni. Kita kenal ini jemaah yang mereka ini berkehendak untuk membaiki diri dan amalan mereka masing-masing. Dan berapa ramai di antara orang lari daripada jamaah kerana merasakan jamaah tidak tunduk kepada pandangan. Mereka rasa bebek kita tak tahu hukum hakam, dosa pahala.
Bila kita langgar tu kita tak rasa takut dah, sebab kita tak tahu. Sedangkan di akhirat nanti kita tidak boleh lagi memberi alasan, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni jahil, ya Allah, aku jahil. Hari ni baru aku nampak, ya Allah, azab, siksaan yang begitu pedih, ya Allah, yang begitu dahsyat, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah. Maka disoal balik, adakah kejahilan kamu disebabkan kerana tidak ada penyampai-penyampai dan penyuruh-penyuruh di atas jalanku, mana para da'i, para duat? Adakah tempat kamu tidak ada rumah Allah yang diimarahkan, dimakmurkan dengan pengajian-pengajian, ilmu dan sebagainya? Telu lidah, tuan-tuan. Masa tu tak boleh bercakap kerana anggota-anggota lain akan bercakap, ya Allah, akulah kaki, ya Allah, aku tak pergi, ya Allah, tapi aku pergi dekat pasar malam, aku pergi dekat tempat karaoke, tiap-tiap malam pergi tempat karaoke. Dulu saya mengajak tiap bulan dekat surau Ayat Putih. Ada seorang, dia kata kawan baik dia, tiap malam pergi karaoke. Kan dekat Ayat Putih tu, dekat kampung dia tu, seberang tu, tempat karaoke ada seberang. Dia orang tua, mata tak nampak, tuan-tuan. Duk naik motor lagi nak pergi tempat tu, dia lintas tu, pam, kena langgar. 3 hari ke 4 hari dekat hospital, meninggal, tuan-tuan. Dia kata, Allah, dia kata, tu kawan baik Ustaz, saya duk kata berhentilah, dah tua-tua, mata tak nampak, dah bahaya tu tempat tu. Kalau kata depan tu masjid, kita nak pergi masjid, lintas, pam, kena langgar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu satu kematian yang sangat mulia, yang kita doa tiap-tiap kali kita sembahyang, kita berdoa, kita minta pada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Adakah imam baca tu kita tak terasa? Takkan kita tak faham kot, kan? Faham, semua orang faham ni, kan? Benda mudah aja. Ya Allah, matikanlah kami dengan sebaik-baik kematian. Itu kita amin ya Allah, amin ya Allah, kan? Baik itu tuan-tuan, kita kena faham, Jadi kena faham erti intimak. Dia tak boleh kita ni lone ranger sendiri-sendiri, tak boleh. Dia mesti ada, kita kata macam kita duduk dalam masjid, ini kita punya jamaah pengajian masjid. Intimak. Baik itu disebut wal takum minkum ummati yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kamu menjadi satu kumpulan. Allah tak kata seorang, Allah kata satu kumpulan yang sentiasa menyeru kepada kebaikan, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mereka lah yang akan diberi kemenangan, kata Allah. Mereka ini diberi kemenangan. Maka segala kekotoran itu mustahil kita nak buang kekotoran tadi macam sampah-sampah dengan hanya satu lidi sahaja. Kerana lidi yang satu itu akan mudah dipatahkan. Maka kena ada satu bekas lidi yang kita ikat dengan kuat. Barulah kita boleh sapu segala kekotoran sampah-sampah yang ada. Dengan kita ikat satu lidi, lagi banyak sampah yang kita boleh keluarkan. Itu hakikat dalam kita memahami tentang kehidupan kita di dunia. Sebab di akhirat kita tak perlu lagi, tuan-tuan. Ketika Nabi SAW Mi'raj, Nabi tengok seorang lelaki duduk bersandar dekat Baitul Ma'mur. Dekat Baitul Ma'mur ada seorang lelaki yang wajahnya dekat-dekat macam wajah Rasulullah, bersandar dekat Baitul Ma'mur. Sedangkan malaikat sedang beribadat, tawaf keliling Baitul Ma'mur. Ada yang sedang qiyam, ada rukuk, ada sujud. Tapi lelaki ini hanya bersenang-senang, duduk ya, berehat. Lalu pada ketika itu Nabi SAW bertanya kepada malaikat pengiring, malaikat Jibril. Wahai Jibril, tu siapa dia tu, wahai Jibril? Seronok dia nampak, duduk bersandar elok, berehat sakan. Lebih kurang macam itulah bahasa kita, kan? Nabi Ibrahim kata, tahukah kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, itulah Khalilullah. Kata Nabi, malaikat Jibril kepada Nabi, itulah Khalilullah, itulah Nabi Ibrahim. Baru Nabi faham, rupanya bila mati sahaja tak ada dah apa bentuk ibadat tu.
Setelah kita menghembuskan nafas yang terakhir, yang ketika itu mata kita sudah tertutup, di saat jasad kita mula diuruskan, di saat kita mula diletakkan di hadapan imam, di saat ketika mana kita mula disolatkan jenazah kita. Ketika kita pada ketika itu, kalau tuan-tuan buka kitab lah, kitab apa tu, Ulumil Akhirah ataupun kitab Kashful Ghaibiyat, itu dalam bahasa Melayu lah. Dia minta, wahai imam yang sedang semayangkan jenazahku, segerakanlah, jangan lambat-lambat, aku nak beristirahat. Dia mula sebut, aku nak beristirahat, aku sangat letih sekarang, aku sangat penat sekarang, aku dah meninggalkan dunia yang fana ini, dan aku akan berada di alam yang kekal, alam barzakh, yang merupakan perhentian sementara sebelum pergi kepada alam akhirat. Pada ketika itu orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan agar disegerakan, dikebumikan jenazah mereka. Sebab mereka nampak kubur mereka terang, ada cahaya, terasa lapang. Berbanding dengan orang yang mujrimin, orang yang berdosa. Dia minta, janganlah hantar aku ke sana, janganlah bawa aku ke tempat yang gelap, tempat yang sempit, aku takut, kesihanilah aku, tolonglah. Dia merayu-rayu, dan takdirnya kita yang sedang solatkan jenazah dia, manusia seluruhnya tak akan dapat mendengar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk kita mendengar, melainkan hanya haiwan, binatang-binatang. Sebut binatang dia dengar, tuan-tuan. Itu kadang-kadang kucing dia tegak telinga dia. Tengok ayam dia, dia bunyi. Bila kita bawa turun jenazah dia, sebab dia mendengar. Tuan-tuan, ketika itu bila roh kita dibawa sampai ke Iliyin, kita jumpa balik dengan semua sahabat kita yang dah meninggal, mungkin 2 tahun, setahun, ataupun dah lama 5 tahun, ustaz-ustaz dulu yang dah meninggal. Mereka meraihkan kedatangan roh. Wa annakum ilaina la turja'un, tempat mabni ila majhul, tempat yang kita tak pasti. Tapi bila kita pergi ke tempat roh orang yang soleh tadi, maka ketika itu kita rasa bahagialah. Itu merupakan penanda awal bahawa kita akan bahagia sebelum kita menempuh satu alam lagi, itu alam mahsyar. Ustaz, kita buat kuliah ustaz. Tak ada kuliah dah, tuan-tuan. Masa tu kita tak beramal dah. Masa tu tak perlu sembahyang, tak perlu kita zakat, tak perlu kita sedekah, tak perlu kita melakukan apa juga amal. Bulan Ramadan nak kena puasa, tak ada dah puasa. Yang pada ketika itu kita hanya beristirahat. Sebab itu Allah suruh kita berpenat lelah ketika di dunia. Allah sebut mujahadah, bersungguh-sungguh, dan muqabadah, dan berpenat lelah ketika di dunia, kerana dunia hanya sementara saja. Kita baca surah An-Naba, Allah sebut waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Bila sebut malam saja, Allah kata malam pakaian, bukan malam berehat-rehat dah. Malam kita agak-agak berapa, tak sampai sejam, tuan-tuan. Lebih kurang pukul ni kita berhenti 8.45 kita berhenti isyak, tuan-tuan. Tak sampai sejam. Kita tengok WhatsApp sampai berasap, tuan-tuan. Punya banyak, kita punya grup. Ustaz tak mai ke saya? Dia kata, kenuri. Dia kata, Allah Allah. Hantar pakai kad kan? Tak, dia kata saya masuk WhatsApp, memang berasap lah. Sebab kita tak boleh tengok banyak sangat. Kita tengok apa tu penting je. Tak apa tu tengok dah. Maaf, tak perasan. Kadang orang jemput. Orang jemput. Jadi masuk WhatsApp. Kita kalau telefon lain, telefon kadang kita pun kadang-kadang tinggal handphone. 3 kali. Pagi tadi masuk. Ustaz, ni saya nak jemput ustaz. Ni kuliah ni dekat tu pada Rengas ustaz. 3 kali dah saya kontak ustaz ni, tak ustaz ni, WhatsApp ustaz tak jawab semua. Rupanya kita pun tak tahu. Saya kata tak apa. Maknanya kadang-kadang orang jemput kita tak tahu. Nanti orang kata kita ni jual mahal pula, tuan-tuan. Dah kadang-kadang kita tak tertengok benda tu kan. WhatsApp berapa jam. Hatta di rumah pun tuan-tuan kita nak ni duk makan dengan anak isteri. Hari ni tak boleh sembang dah. Tak boleh sembang. Sembang pun tak mau dengar dah. Pokok telinga tu ada benda apa tu? Masuk telinga. Dia duk main. Kita duk kali kita. Makan dulu dia buat dia, rupanya telinga tak dengar.
Dia kena sekeh kepala baru dia baru dia tahu. Makan dulu je. Isteri kita pun kadang dia buat keluar handphone. Handphone dulu. Ya Allah, pada zaman canggih tuan-tuan, zaman cukup canggih. Tak tahulah anak kita nanti. Betul anak 4 tahun tuan-tuan dia boleh operate tu. Kan? Kita orang panggil apa, kunci, dia punya kunci, dia boleh buka balik. Dia tahu. Lepas tu entah game mana masuk tuan-tuan, tu penuh dengan game dah. Macam mana dia boleh download tu? Kita pun tak tahu tuan-tuan. Masuk punya banyak tu dia. Kita yang kita tahu WhatsApp dia benar tak tahu dah. TikTok, ada main TikTok? Tak ada, tak tahu. Saya pun tak tahu. Sekarang ni zaman TikTok tuan-tuan. Zaman video hak kecil-kecil, video hak ni yang banyak beri kesan sebab dia boleh edit. Sebab itu kita kuliah ni pun bahaya juga tuan-tuan. Dia edit kita punya cakap tu, dia potong-potong. Benda tu kita maksud lain, dia jadi lain. Sebab dia boleh potong, dia boleh edit balik, dia boleh sebab merata. Bahaya tuan-tuan. Jadi kita janganlah kita buat satu kerja yang boleh menyebabkan kita menanggung dosa yang sangat besar tuan-tuan. Kalau kita bercakap dialah sepenuhnya, jangan dipotong-potong kerana benda tu orang mungkin buat persepsi. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita lihat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, qala disebut habibaka haunan ma asa ayyakuna baridaka yawman ma wa abghid baridaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Hadis daripada Imam Tirmizi. Daripada Abu Hurairah SAW bersabda, kasihlah kepada kekasih orang yang kamu kasih, orang yang kau kasih sepatut-patutnya sahaja. Barangkali dia akan menjadi musuh suatu hari nanti. Hendaklah kamu benci kepada orang yang engkau benci, seteru kamu, sepatut-patutnya sahaja. Kerana barangkali dia akan menjadi kekasih, teman kamu pada suatu hari nanti. Habibaka haunan ma asa ayyakunu habibaka yawman ma wa baridaka haunan ma asa ayyakuna baridaka yawman ma. Makna seadanya, jangan kita terlampau sampaikan kita terima kenyataan. Bila Allah ambil orang yang kita kasih sampai kita meratap, sampai kita kadang-kadang hilang dah, kita kata fikiran yang waras, seolah kita tak boleh terima hakikat. Kerana kita terlampau kasih kepada isteri yang kita kahwini dia sampai berpuluh-puluh tahun, yang kita berjanji dengan dia sejak pada dulu kita setia sungguh, hidup bersama, mati berdua, tapi dia mati dulu, menyebabkan kita seolah-olah dah hilang kita punya keyakinan kita, hati kita rasa tak mampu untuk meneruskan lagi kehidupan. Jadi tuan-tuan, Islam mengajar sifat bersederhana dan berhati-hati. Ini Islam aja. Semua tu milik Allah. Semua tu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga yang berlaku. Sebab itu Abius, dia walaupun kehilangan rumah yang hampir siap, 90% lebih, tunggu nak duduk saja lagi, tiba-tiba berlaku suatu banjir dekat Ulu Langat. Rumah dia dihanyutkan air. Dia kata dia redha. Itu kehendak Allah. Kita tak boleh nak kata apa. Dah tak ada rezeki, dia kata. Maknanya dia orang yang faham bahawa segala milik dia, rumah yang dia sayang, tiba-tiba rumah tadi dia tak sempat nak duduk, hanyut. Seminggu lepas tu dia buka akaun dia, ada 32,000. Seorang hamba Allah masukkan duit. Maknanya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala uji dulu, tengok yang mana kita menerima hakikat. Benda yang kita kasih, yang kita sayang, Allah boleh ambil bila masa. Saya pergi kuliah dekat Titi Serong. Ada seorang ustaz. Kemudian lepas kuliah adalah makan-makan sikit. Saya kata, Ustaz, anak berapa? Biasalah kita sembang, kita tanya, ta'aruf lah sikit kan. Dia kata, anak saya sekarang ni ada 2 lah, dia kata. Sebelum tu ada 7. Saya rasa pelik Mana pergi 7? Dia kata tak baca surah Abaq lah. Ustaz tak baca surah Abaq. Dia kata saya jarang juga baca surah Abaq ni. Dia kata rumah anak saya 7 orang mati. Rumah dia terbakar. Lepas tu anak dia 7 orang dalam rumah tadi.
Allah jemput semua sekali. 7 orang mati. Masa tu dia pergi mana tak ingat lah. Dia mungkin ada hal dengan isteri dia. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau Allah uji kita, anak yang kita jaga dari kecil sampailah besar, ada 7 orang, tak tahu hilang sekelip mata, tuan-tuan rasa kita dah jadi tak siuman lah tuan-tuan, teriak seorang-seorang. Tapi itulah kita kata, agama ini mengajar kita kesabaran. Dia dan isteri dia, isteri dia pun orang yang didik dengan agama, dia faham. Allah jemput ustaz, dia kata, saya teringat Nabi Lut juga Allah tarik anak Nabi Lut mati, semua anak dia mati. Saya ni siapa lah ustaz? Tapi Allah beri rezeki balik, suami saya, isteri saya mengandung balik, dapat 2 anak. Dapat 2 anak. Baik, bila kita menerima tu musibah, kita kena ingat bahawa ada lagi orang yang lebih teruk daripada kita. Dan kita ingat bahawa suatu musibah yang Allah kenakan pada kita, tanda Allah kasih. Kita kena buat suatu neraca bahawa Allah tu tidak akan menzalimi akan hambanya yang beriman. Kita yang datang mengaji, kita yang sembahyang jaga, bila Allah uji, ada hikmah dia. Kita kena nampak hikmah dia. Bukan kita nampak, oh Allah ni macam nak, kita kata, menyakiti ataupun membenci. Sebab itu Allah uji kita macam-macam. Kita dah lah kena buang kerja, sebersetun tutup. Lepas tu duduk cari kerja, buat bisnes pula. Jual dekat tepi jalan nasi lemak. Nasi lemak tak laku, tutup. Jenuh pula lah, macam mana nak mega. Tapi rezeki ada. Tapi taklah semewah macam kita kerja dulu. Tapi kita kekal dalam ibadat kita. Makna Allah sengaja nak uji kita supaya kita jangan jauh. Kalau andai kata Allah uji kita dengan senang, hidup mewah, rumah banglo, kereta besar, isteri besar, tu dia tuan-tuan, mungkin kita tak duduk dekat masjid lah. Kerana kesibukan kita ni menyebabkan kita tak duduk dekat masjid. Kita tak akan duduk dengar kuliah ilmu. Mungkin kita berada di mana-mana tempat, ataupun kita pergi melancung. Duit banyak tuan-tuan. Mana ni? Ni kekar kerabi. Oh, pergi kerabi dah tuan-tuan, Thailand. Cakap pun dia sebut saya dah. You, boy, bosen cek. Excuse me, tu dia. Tak sebut alhamdulillah dah. Rupanya tuan-tuan, jadilah orang yang tahu, orang yang melampau. Dan makin jauh. Sebab itu kita mohon pada Allah agar kita sentiasa yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu dengan syariat agama beroleh kemudahan, dan ia tidak menghendaki kamu menanggung ke segala kesukaran. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama, ditolak Islam. Kerana sifat tersebut menyusahkan umat Islam sendiri, sehingga hidup mereka menjadi ketat, sempit dan menyesatkan. Kelak mereka tidak mampu berinteraksi dengan zaman yang sering berubah-ubah. Itu Nabi dalam solat saja, Nabi sentiasa melihat jemaah. Ada yang tua, ada uzur. Nabi tak pernah memberati mereka dengan sesuatu amalan sehinggakan mereka rasa berat untuk melakukannya. Tapi bila Nabi balik saja, Nabi sembahyang sunat tak, bukan di masjid, Nabi balik. Tapi kita takut tak buat. Sebab itu kita pas sembahyang kita buat dekat masjid senang, tak payah fikir dah. Tapi Nabi sunat dia tak sama dengan kita. Sembahyang sunat Nabi panjang. Dia baca surah Al-Baqarah. Kita ada imam sembahyang subuh, bukan masjid ni lah, ada masjid lain. Saya mengajak, ada seorang muslimat tu, dia tanya, ustaz, kami tak boleh sembahyang subuh ustaz dekat masjid, kami lari pergi surau. Saya kata, pergi surau pasal apa? Sebab bila kena turn giliran imam tu, dia akan baca surah Yasin 83 ayat. Oh tuan-tuan, Parkinson. Hak tua hak belakang tu, bukan kata tua macam tara saya pun tak larat tuan-tuan, sampai diri lama tu dah menggertak lutut. Oh tuan-tuan, jadi memang dia baca bagus kan, tapi maknanya dia tak ra'i lah, tak ra'i makmum yang ada kat belakang tu. Banyak yang dah tua-tua tuan-tuan, tak larat. Wallahu a'lam, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita, terutama kita hidup di zaman fahsyat dan mungkar. Kita jangan menoleh ke kanan ke kiri, kita tengok terus ke hadapan. Bila kita dah buat baik, kita teruskan kebaikan kita. Bila kita sentiasa berjemaah di masjid, teruskan sampai akhir hayat kita, insya-Allah.
Jangan kita pedulikan bisikan-bisikan syaitan yang sentiasa membisik-bisikkan dalam telinga kita, supaya kita menjadi lalai dan leka dengan kehidupan dunia. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah surah Al-Fatihah.